Baik, kita teruskan hari ini surah Az-Zuhruf mulai daripada ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaulah, maka kenapa tidak? Maka kenapa tidak? Ulqiya telah dipakaikan ia. Alaihi atasnya. Aswiratun akan gelang-gelang. Min zahab daripada emas. Atau Ja'a telah datang ia. Ma'ahu bersamanya. Al-malaikatu oleh malaikat-malaikat. Muqtarinin sebagai orang-orang yang mengiringi. Sebagai orang-orang yang mengiringi. Baik, sambung lagi ayat seterusnya. Ayat 54. Fastakhofa, maka telah meremehkan ia. Maka telah meremehkan ia. Kaumahu akan kaumnya. Fa'ata'uhu, maka telah patuh mereka akannya. Maka telah patuh mereka akannya. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka, kauman, kaum, fasikin, orang-orang yang fasik. Baik, semak semula. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahabin. Maka mengapa tidak telah dipakaikan ia atasnya gelang-gelang. Minazab daripada emas. Au ja'a ma'ahul malaikatu muqtarinin, atau telah datang ia bersamanya oleh malaikat-malaikat sebagai orang-orang yang mengiringi. Ini masih cerita berkaitan dengan Fir'aun dan Musa. Jadi,
Mereka menganggap Musa ini begitu hina. Dan mereka mengatakan, kenapa Musa tidak pakai gelang-gelang daripada emas? Kalau dia hebat, sudah tentulah Musa memakai gelang-gelang daripada emas. Kenapa Musa dengan tangan kosong, tidak memakai apa-apa? Jadi Firaun dengan pakaian yang dihiasi dengan emas dan perhiasannya juga emas. Jadi dia meremehkan Musa. Kenapa Musa tidak pakai emas, tidak pakai gelang emas? Ataupun datang malaikat yang mengiringi sama-sama. Kenapa tak ada? Jadi semua dipersoalkan kepada siapa? Kepada Musa. Mereka ceritakan, persoalkan kepada pembesar-pembesarnya. Jadi hal ini setelah apa? Setelah dia selamat daripada beberapa bencana yang telah menimpa kepada Firaun. Kononnya, kalau Musa boleh hilangkan bencana itu, mereka akan beriman dengan Musa. Tapi hakikatnya bila dah dihilangkan segala malapetaka seperti taufan, katak, darah dan lain-lain, mereka Firaun berlagak lagi. Dia katakan, bukankah Mesir ini milik aku? Aku yang memiliki. Dan sungai-sungai yang mengalir daripada bawahku. Itu semua kuasa aku. Dia lebih baik ataupun aku lebih baik. Macam tu pula. Dia punya naik kepala. Besar, sombong. Dan merendahkan Musa lagi. Kerana Musa tidak nampak kekayaan pada dirinya. Fastakhafa qaumahu fa'atau. Maka telah meremehkan ia akan kaumnya. Maka telah tunduk mereka kepadanya. Maknanya, kaumnya. Ia meremehkan akan kaumnya. Dan juga, kaum Musa lah maknanya. Dan juga mereka iaitu kaumnya, kaum Firaun, dia tetap patuh atau mentaati Firaun. Innahum kanu qauman fasikin. Sesungguhnya mereka adalah kaum orang-orang yang fasik. Jadi Firaun ini digolongkan sebagai kaum yang fasik. Fasik dalam arti kata keluar daripada ketaatan. Mereka tidak taat kepada apa yang telah disampaikan oleh Nabi Musa AS. Baik, sambung lagi ayat seterusnya. Falamma, maka manakala. Asafu, telah membuat jadi marah mereka. Asafuna, ada na lagi telah membuat jadi mereka, tak jadi marah mereka akan kami. Intaqamna, telah kami tuntut bela. Telah kami tuntut bela minhum, daripada mereka. Wa aghraqnahum,
maka telah kami tenggelamkan akan mereka. Maka telah kami tenggelamkan akan mereka ajma'in, semuanya. Ayat 56, faja'alnahum, maka telah kami jadikan akan mereka salafan, orang-orang yang terdahulu. Wa masalan, dan contoh. Lil akhirin, bagi orang-orang yang kemudian. Baik, sama semula ya. Falamma asafuna, maka manakala telah membuat jadi marah mereka akan kami. Intaqamna, kami itu Allah ya. Mereka membuatkan Allah murka atau marah. Telah kami tuntut bela minhum, daripada mereka. Waghraqna, maka waghraqnahum, maka telah kami tenggelamkan akan mereka ajma'in, semuanya. Akibatnya Fir'aun dia melampau-lampau sehingga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kononnya semua yang sungai yang mengalirkan itu semua kuasa dia. Akhirnya Allah tuntut bela dengan menenggelamkan mereka semuanya. Faja'alnahum salafan, maka telah kami jadikan akan mereka salafan, yakni orang-orang yang terdahulu, ataupun letak bracket ya, pengajaran. Pelajaran ya. Pelajaran. Maknanya maka telah kami jadikan akan mereka salafan, orang-orang yang terdahulu ataupun pelajaran. Wa masalan, dan contoh lil akhirin, bagi orang-orang yang kemudian. Maknanya cerita Firaun ini hendaklah dijadikan sebagai pelajaran dan contoh kepada orang-orang yang kemudian supaya jangan ikut perangai Firaun. Nah, itu maksudnya. Ayat selanjutnya, ayat 157 ya. Falamma, maka manakala. Duriba, telah dijadikan ia. Walamma, dan manakala duriba telah dijadikan ia. Ibnu Maryam, anak Maryam. Masalan, perumpamaan. Masalan, perumpamaan. Khairun. Khairun. Oh, sorry. Mana saya baca? Kejap. Telajak. Walamma duribabnu Maryama khairun. Hah? Maryama, anak apa? Ibnu Maryama khairun. Oh, khairun. Khairun. Oh, ada ayat yang tak ada situlah. Masalan iza qaumuka minhum yasidduna, kemudian waqalu alihatuna khairun. Oh, ayat tu terbalik Ustaz.
Kena perbetulkan ayah. Mana Tak tu apa, ayat? tulis ikut mana saya bagi dulu. Ha, Nanti perbetulkan dia punya ikut pada urutan ayat. Quran lah. Okey. Itu ada kesilapan yang itu. Walamma dah sampai Duriba dah ibnu Maryam, anak Maryam. Lepas tu masalan satu perumpamaan, tulis mana dulu? Satu Okey. perumpamaan. Iza tiba-tiba kaumuka kaum engkau minhu daripadanya yasiduna mereka bersorak. Mereka bersorak. Sampai situ ayat 56 ya. 57. Sampai situ 57. Kemudian ayat 58 ni dia bersambung dengan waqalu dan telah berkata mereka. Tulis ya. Ayat 57 telah berkata mereka ahlihatuna. Dia ada perkataan ilahatuna macam tu. Jadi dengan makna soalan, adakah alihatuna Tuhan-Tuhan kami khairun, baru khairun tadi tu. Yang disebut tadi khairun, lebih baik. Am huwa atau dia. Ada tak depan dia am huwa tu? Ada. Ada. Am huwa tu mana atau dia. Ma tiada. Dorobu telah mencontohkan mereka akannya. Telah mencontohkan mereka akannya. Laka bagi engkau. Illa melainkan jadalan perbantahan. Balhum bahkan mereka kaum khosimun orang-orang yang suka berbantah. Baik, saya masuk mula. Ayat yang ke-57. Walamma duribabnu Maryam masalan. Dan manakala telah dicontohkan anak Maryam sebagai perumpamaan atau telah dijadikan anak Maryam, iaitu siapa? Isa, Nabi Isa, sebagai contoh masalah. Iza kaumuka, tiba-tiba kaum engkau, ini balik kepada Nabi, kaum Nabi lah. Tiba-tiba kaum engkau, kaum Nabi, Quraisy, minhu, daripadanya, yasidun, mereka bersorak. Riuh. Bila dicontohkan atau dijadikan putera Maryam atau anak Maryam itu sebagai satu perumpamaan.
Ya, mereka riuh. Ya. Mereka ni siapa? Iaitu orang-orang musyrikin. Riuh tentang perumpamaan itu. Mereka ketawakan. Ya, bahasanya mereka ketawakan. Ya. Bila dia mendengar contoh atau perumpamaan ya, anak Maryam. Ketika kata itu mengikut kisahnya, ketika turun firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 98. Ya. Ayat itu berbunyi, Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabun jahannam. Ya, dalam surah Al-Anbiya. Jadi bila turun ayat ini, maknanya sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah daripada selain Allah semua akan jadi bahan bakaran neraka. Mengikut firman Allah ini dalam surah Anbiya. Ya. Oh, dia pun ya membuat perumpamaan, iaitu kalau macam tu Isa pun ya akan masuk neraka lah. Ya, macam tu maksudnya. Sebab ayat ni menerangkan sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah. Jadi orang yang menyembah Isa tu pun, Isa pun masuk neraka lah. Macam tu ceritanya. Ya. Wa qalu, dan telah berkata mereka, Aha ila tuna, adakah adakah Tuhan kami khairun, lebih baik, amhuwa, atau dia. Ya. Jadi mereka ni berkata, mana lebih baik, Tuhan kami atau ya dia. Ya, maknanya ditujukan dia tu mana Isa lah. Kemudian ayat ni selanjutnya, ma darabu laka illa jadal. Tiada telah mencontohkan mereka akannya kepada engkau melainkan perbantahan. Jadi perumpamaan yang diberikan itu melainkan ya dengan maksud mereka membantah. Bal huwa qaumun khasimun. Bahkan mereka ni kaum Quraisy ini adalah kaum ya orang-orang yang suka orang yang suka berbantah. Itu maksudnya. Ya. Mereka suka berbantah dengan yang batil. Kemudian ayat ini masih ada sambungan lagi tentang ceritanya. Sambung ayat yang ke-59. In huwa, tiada ia atau tiada dia illa melainkan abdun, seorang hamba, an'amna, telah kami beri nikmat, alaihi, atasnya, wa ja'alnahu, dan telah kami jadikan akannya, masalan, satu perumpamaan, li Bani Israel, kepada Bani Israel. Ayat 20. Walau dan jikalau, nasya'u, kami kendaki, la ja'alna, nescaya telah kami jadikan, minkum, daripada kamu, malaikah, akan malaikat-malaikat, fil ardi, di bumi,
Yahlufun, mereka menggantikan. Yahlufun daripada perkataan khalifah. Ya. Jadi khalifah. Baik. Semak semula. In huwa ila abdun. Tiada dia, iaitu Isa ini, melainkan seorang hamba, an'amna telah kami beri nikmat alai atasnya. Iaitu Allah telah memberi nikmat kenabian. Jadi Isa itu sebagai seorang nabi. Wa ja'alnahu, dan telah kami jadikan akannya. Mana Allah wujudkan dia dengan tanpa bapa. Ya, kalau Adam dijadikan tanpa ibu dan bapa. Tapi Allah jadikan Isa ya, tanpa bapa. Masalan, satu perumpamaan li Bani Israel kepada Bani Israel. Ya, tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Walau nasya, dan jikalau kami kendaki, la ja'alna minkum. Nescaya telah kami jadikan daripada kamu malaikatan. Malaikat-malaikat fil ardi di bumi. Yahlufun. Ya, mereka gantikan. Mereka gantikan. Yahlufun ni maknanya daripada tadi saya sebut khalifah. Ya. Maknanya, kalau Allah mau, ya Allah binasakan manusia. Sebab manusia ni ramai yang kufur. Dan Allah jadikan pengganti malaikat duduk di bumi, mengurus bumi. Kalau Allah mau. Ya. Sebab itu, ya fikir-fikirkanlah. Ya. Jadi, ya, kalau Allah mau, itu maknanya. Nescaya kami jadikan malaikat itu akan jadi pengganti di bumi. Jadi, ya, untuk ingatan kepada manusia-manusia yang kufur sebenarnya. Baik, kita sama lagi. Wa innahu, dan bahawasanya ia, la ilmun, sungguh ilmu, lisa'a, bagi hari kiamat. Fala tamtaruna, maka jangan sekali-kali kamu ragu. Maka jangan sekali-kali kamu ragu. Biha dengannya. Wattabi'uni, dan ikutlah olehmu akan daku. Dan ikutlah olehmu akan daku. Haza sirat, ini jalan mustaqim, yang lurus. Ayat 62. Wala yasuddannakum, dan jangan sekali-kali ia berpaling akan kamu. Jangan sekali-kali ia palingkan, ia palingkan akan kamu. Asyaitan, oleh syaitan. Innahu, sesungguhnya ia, lakum, bagi kamu, aduwwum mubin, musuh yang terang. Baik, saya masuk mula.
Wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Dan bahawasanya ia sungguh pengetahuan atau ilmu bagi hari kiamat. Maksudnya, ia keluarnya Nabi Isa alaihissalam pada hari kiamat, kedatangan Isa hari kiamat, kedatangan Isa itu adalah satu pengetahuan. Ia akan berlakunya hari kiamat. Itu maksudnya. Coba cerita ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Satu pengetahuan untuk hari kiamat. Manehu sesungguh bahawasanya ia iaitu Isa sungguh adalah pengetahuan bagi hari kiamat. Jadi kedatangan Isa akan datang itu sebagai tanda bahawa kiamat itu dah tak jauh lagi. Kalau diibaratkan jari ini dah sejengkal lepas Nabi Isa tu, akan berlaku hari kiamat. Memang dah dekat sangat. Fala tarun nabiha. Maka jangan sekali-kali kamu ragu dengannya. Maknanya tentang kedatangan Isa alaihissalam pada hari kiamat itu, jangan diragui. Wattabi'uni, dan ikutlah olehmu akan aku. Hadza, ini siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ikutilah, artinya esakan Allah. Allah akan menunjuki jalan yang lurus. Ini beruntung kepada mereka yang terpimpin kepada jalan yang lurus. Beruntung. Sebab bila datangnya Nabi Isa, kiamat itu sudah begitu hampir. Dan akan dapat disaksikan oleh orang yang akhir zaman. Matahari itu akan terbit daripada barat. Bila matahari dah terbit daripada barat, dalam hadis-hadis diterangkan bahawa tidak ada lagi orang nak beriman, dah ditutup pintu untuk beriman. Orang yang nak mula beribadat, dah tertutup pintu untuk beribadat. Kecuali orang yang sudah beriman daripada mula. Daripada mula dia dah beriman dan dia beramal soleh, maka jangan berhenti. Walaupun datangnya matahari daripada barat, teruskan. Jangan berhenti. Yang tertutup siapa? Yang tertutup orang yang nak baru mula. Baru nak mula beriman, baru nak mula beramal. Pintu sudah tertutup untuk mereka. Itu makluman. Wala yasuddannakum syaitan, dan jangan sekali-kali ia palingkan akan kamu oleh syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya ia bagi kamu musuh yang terang. Maksudnya ialah jangan sekali syaitan itu memalingkan kamu daripada agama Allah. Pertama, kamu jadi murtad. Murtad kerana apa? Terdesak dengan keadaan atau kesukaran dalam kehidupan, sanggup kamu gadaikan iman. Jadi ingat bahawa iblis itu dia tahu adanya syurga dan neraka. Kena faham. Tapi kenapa dia nak menyesatkan orang? Sebab dia tak mahu seorang-seorang duduk dalam neraka. Sebab itu dia sentiasa sesatkan orang supaya dapat ramai-ramai bersama dengan dia dalam neraka. Itulah tujuan dia. Tapi sebenarnya dia sendiri tahu. Yaumul hisab, hari perhitungan, adanya syurga, adanya neraka, dia tahu. Berlakunya hari kiamat, dia tahu. Tapi dia tipu manusia. Sebenarnya hari kiamat tak ada.
Ya, alam ni terjadi sendiri macam ni lah, terjadi siang malam. Ya. Kalau dipersoalkan tentang Tuhan, dia kata, ya, engkau diciptakan daripada, engkau lahir daripada orang tua. Orang tua daripada orang tua, orang tua daripada orang tua, sampai last orang tua. Siapa yang jadikan orang tua yang mula-mula tu? Maka dikatakan Allah, Tuhan. Ya. Baik, kalau macam tu, siapa ciptakan Tuhan? Dah mati akal dah. Ya. Itulah soalan ya syaitan untuk memalingkan manusia daripada agama Allah. Bila disoalkan, ya, adakah Tuhan tu jadi sendiri? Ya, siapa yang jadikan dia? Jadi, ya, mana yang ya singkat akal, ya, soalan ini adalah soalan yang logik. Logik dan boleh diterima akal. Akhirnya dia pun terpesong. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita, bila ada soalan-soalan syaitan seperti ini, ya, sebutlah kalimah suratul Ikhlas tu, ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca surah itu supaya dapat memalingkan daripada atau menghindarkan daripada tipu daya syaitan itu. Ya. Jadi, ya, kepada mereka yang lemah iman, ya, mereka akan mengikut jalan syaitan ini dan berpaling daripada agama Allah. Baik, ayat seterusnya, ayat yang ke-63. Walamma, dan manakala Ja'a, telah datang ia, Isa, oleh Isa, bil bayyinat, dengan beberapa keterangan. Qala, telah berkata ia, Qad, sesungguhnya, Ji'tukum, telah datang aku kepada kamu. Telah datang aku kepada kamu bil hikmah, dengan hikmah. Wa ubayyina, wali ubayyina, dan supaya aku terangkan. Dan supaya aku terangkan. Lakum, bagi kamu. Ba'do, akan sebahagian. Allazi, yang tahtalifuna, kamu perselisihkan. Fihi, padanya. Fattaqullaha, maka bertakwalah olehmu kepada Allah. Maka bertakwalah olehmu kepada Allah. Wa ati'uni, dan taatlah olehmu kepadaku. Baik, semak semula. Walamma ja'a Isa bil bayyinat, dan manakala telah datang ia oleh Isa dengan beberapa keterangan. Beberapa keterangan ni maknanya Isa datang dengan membawa ya mukjizat dan juga ya syariat atau peraturan daripada Allah Ta'ala. Ya. Jadi ya, mukjizat-mukjizat yang didatangkan oleh Nabi Isa, ya, seperti menghidupkan orang yang mati dan
ia dapat menyembuhkan orang yang penyakit kusta, sopak, dan boleh ia menyembuhkan orang yang buta sejak kecil. Itu sebagai mujizat-mujizat ke Nabi Isa alaihissalam. Qala telah berkata ia, qad ji'tukum bil hikmah. Telah berkata ia yang matang Isa, Nabi Isa, katanya sesungguhnya telah datang aku kepada kamu dengan hikmah. Hikmah mengikut tafsirnya ialah dengan kenabian, pangkat kenabian, dan membawa syariat Injil. Itulah hikmah dia yang dikatakan sini. Maknanya Nabi Isa membawa bergelar dirinya sebagai Nabi dan juga membawa syariat Injil. Itulah hikmah dia yang dikatakan dengan hikmah. Wali ubayyina lakum ba'dal ladzina tahtalifuna fi. Dan supaya aku terangkan bagi kamu akan sebahagian yang kamu perselisihkan padanya. Mana kamu di sini Bani Israel yang berpegang kepada kitab Taurat. Jadi dalam urusan-urusan agama ini yang mereka perselisihkan, maka kedatangan Nabi Isa alaihissalam telah membenarkan apa yang atau menerangkan apa yang mereka perselisihkan padanya itu mana pada agama, pada apa yang mereka perselisihkan itu. Fattakullah, maka bertakwalah olehmu kepada Allah. Wa ati'un, dan taatlah olehmu kepadaku. Jadi banyak perkara-perkara yang dikatakan dalam Taurat telah dijelaskan dalam kitab Injil. Kemudian datang Quran lebih menjelaskan lagi. Contohnya, Bani Israel ini dia tidak makan susu unta dan daging unta. Jadi kedatangan Al-Quran telah memberi penjelasan hal itu adalah halal. Tapi Bani Israel ini yang masih berkeras dengan pegangan mereka, tidak mau menerima apa yang dibacakan dalam Quran, mereka terus berpegang dengan tidak makan daging unta dan tidak minum susu unta. Jadi sedangkan Al-Quran itu menerangkan bahawa Nabi Ya'qub alaihissalam dia tidak makan daging unta dan tidak minum susu unta ketika dia sudah tua sangat. Jadi bila dia makan mungkin dia pening kepala. Bila makan daging unta atau minum susu unta, kepala jadi pening. Jadi dia pun mengharamkan untuk dirinya. Jadi bukan untuk orang lain. Dia mengharamkan untuk dirinya. Ibarat kita ni berpantang. Contohnya kita punya darah, kita punya apa? Kencing manis tinggi, contohlah. Jadi kita berpantang, kita kurangkan minum air bergula contohnya. Begitu juga darah kita begitu tinggi, kita kurangkan apa-apa yang menyebabkan dia tinggi. Hal yang dikatakan pantang ni semua ada orang ada pantang. Dia tidak ada makan, tak boleh makan, ada beberapa makanan dia tak boleh makan, dan ada yang berpantang, dia ada beberapa minuman tak boleh diminum walaupun halal. Bila dia minum, dia akan terasa sakit, bisa-bisa pada badan. Ada orang juga pantang jumpa. Ini satu lagi, pantang jumpa. Itu lagi bagus. Dia pantang jumpa. Tak ada halnya. Yang ketiga tu.
Jadi kedatangan kitab Al-Quran ya sebenarnya lebih mempersetujui kitab Taurat dan Injil dan lebih menjelaskan hukum-hukum dan memansuhkan ya hukum-hukum yang terdahulu dan juga menjelaskan. Macam tadi lah contohnya hukum ya tak boleh makan daging unta, susu unta. Bila datang Quran dah boleh ya. Membolehkan. Jadi dimansuhkan hukum yang itu. Tapi Bani Israel degil ya tak nak ikut Quran, maka sampai sekarang lah dia tak makan susu unta, daging unta ataupun lemak binatang ya. Dia tak makan. Jadi ya, menyusahkan dia lah. Macam tu ya. Dan diterangkan lagi katanya fattaqullaha wa ati'uni. Maka bertakwalah olehmu kepada Allah dan taatlah olehmu kepadaku. Kata Nabi Isa AS. Baik lagi. Innallaha sesungguhnya Allah wa dia Rabbi Tuhanku wa rabbukum dan Tuhan kamu. Fa'buduhu maka sembahlah olehmu akannya. Haza ini siratun jalan mustaqim yang lurus. Fahtalafa maka telah berselisih ia. Al-Ahzab oleh beberapa golongan min daripada bainihim antara mereka. Fawailun maka kecelakaanlah. Lillazina bagi orang-orang yang zalamu telah zalim mereka. Min daripada azab daripada azab yaumin hari alim yang amat pedih. Simak semula. Innallaha wa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Wa'buduhu maka sembahlah olehmu. Maka sembahlah olehmu akannya. Haza siratu mustaqim. Ini jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa ketika hidup, tak ada pun dalam kitab Injil yang dibaca oleh mereka mengatakan bahawa Nabi Isa mengatakan, wahai Tuhan-Tuhan, ya sembahlah aku. Aku adalah Tuhan kamu. Ya. Jadi ya, Nabi Isa tidak mengatakan demikian. Bahkan Nabi Isa mengajak orang-orang ya pada menyembah Allah. Contohnya ayat ini yang dikatakan oleh Nabi Isa, Innallaha wa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Fa'buduhu maka sembahlah olehmu akannya. Haza siratu mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Nabi Isa tidak mengatakan, ya akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya. Tapi dia mengajak, ya sembahlah, ya Allah. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu. Fahtalafal ahzab. Maka telah berselisih ia oleh beberapa golongan. Ya min bainihim daripada antara mereka. Mereka berselisih tentang Isa.
ada golongan mengatakan Isa adalah Allah. Mana Allah itu adalah Isa. Ini golongan yang paling melampau. Yang mengatakan bahawa Isa itulah sebenarnya Tuhan ataupun Allah. Yang kedua golongan, mereka mengatakan Isa itu adalah Ibnullah, anak Allah. Ya. Ini yang golongan yang kedua. Golongan ataupun dia mengatakan Salisu Salasah. Golongan kedua ni. Salisu Salasah maknanya yang ketiga dari yang tiga. Maknanya Allah, Allah, Maryam, Isa. Jadi tiga ni salah satu nak disembah pun boleh. Dia nak minta pada Maryam boleh, ataupun minta kepada Isa pun boleh, minta kepada Tuhan besar pun boleh. Macam tu. Ya. Jadi dipegang oleh mereka sebagai pegangan Trinity. Ya, Trinity, tiga dalam satu. Ya, Allah, Maryam, Isa. Ya. Atau disebut sebagai Ruh Kudus. Ya. Kita juga kadang, orang-orang kita juga ada Trinity. Ya, mereka mengatakan Allah ada Muhammad. Ya, Allah ada Muhammad. Jadi Muhammad ini dijadikan sebelum Adam lagi. Jadi dia mendewakan Nabi Muhammad ini melampau-lampau batas. Sehingga sampai taraf Nabi itu macam Tuhan. Ya. Jadi hal ini juga dikatakan sebagai Trinity. Jadi kita jangan berbuat demikian. Ya. Jadi dalam agama Nasara ini, mereka berselisih. Ada yang mengatakan satu, saya ulang, yaitu dia mengatakan Isa itu adalah Allah. Yang kedua dikatakan anak Allah atau Trinity. Yang ketiga, mereka mengatakan Isa itu adalah Abdullah, hamba Allah. Ini golongan yang sedikit atau golongan yang kecil sekali, yaitu golongan yang ketiga. Berkemungkinan ini adalah keturunan daripada Hawariyun, yaitu pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia dulu, yang telah dibunuh. Jadi keturunan ini masih mengaku Isa itu bukan Tuhan. Isa itu adalah hamba Allah dan Nabi Allah. Dia mengaku Nabi Isa, Nabi dan Rasul, bukan Tuhan. Tapi golongan ini sedikit. Itu dikatakan di sini berselisih oleh beberapa golongan. Fawailun, maka kecelakaan lillazina zalamu bagi orang-orang yang telah zalim mereka min azabin, daripada azab yaumin alim, hari yang amat pedih. Mereka yang berpegang Nabi Isa itu adalah Allah, Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ingat, mereka akan menerima azab yang amat pedih pada kemudian hari kelak. Inilah peringatan daripada Allah Ta'ala. Baik. Sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kuliah kita. InsyaAllah. Alhamdulillah malam ini ada kelapangan. Dan kita sudahi dengan doa. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasul.